Jadi mak ni payah jaga badan pun dia menikah lain juga. Kalau tak jaga lagi dia menikah. Oh berat no tuan. Makcik kahwin dengan suami makcik macam mana? Makcik tak suka dia, bapak suruh kahwin. Makcik betul-betul tak nak hari makcik kahwin tu makcik terjun tingkap. Nikah juga, nikah dia. Anak ada. Ada 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Haji Ilyas dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dah masuk tahun 2024. Dalam tempoh 4-5 hari ni kita rasa sekejap je. Dah berapa hari bulan dah sekarang tuan-tuan. Cepatnya masa berlalu. Rasanya baru je masuk 2023, dah masuk pula 2024. Rasanya baru je datang Ramadan, dah nak puasa balik. Yang tu lagi terasa pula tuan-tuan. Kan, susah hati je nampak tuan-tuan. Bila nak datang Ramadan nampak susah hati benar kita ni. Yang nampak seronok, yang nampak ceria, peniaga pasar Ramadan je. Ceria je semua tuan-tuan ni. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sedar atau tidak sedar, bila meningkat sahaja tahun, berkuranglah umur kita. Berkuranglah bekalan umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Setiap detik berakhir, setiap minit berakhir, setiap jam berakhir, bermakna dipotong peruntukan umur kita. Daripada 60, kita dah pakai 50. Dan setiap hari dia dipotong. Hari ini, giliran pelakon, pelawak, penyanyi Hamdan, Allah yarham, Hamdan Senario. Gileo dia. Giliran dia pula Allah jemput. Jemput pula hari Jumaat. Allahu Akbar. Sebab tu kita tak tahu kesudahan kita ni apa tuan-tuan. Tadi lepas semayang Jumaat, saya semayangkan pula orang mati. Satu ustaz meninggal hari Jumaat pagi tadi. Ketika solat duha. Semayang sunat duha, meninggal. Dapat satu rakaat, masuk rakaat kedua, Allah ambil dia. Allah jemput dia. Dalam semayang duha, cuma CCTV, tak ada rakam. Kalau keluar dalam CCTV, keluar dalam TikTok, udah viral pula. Tapi itulah kesudahan yang manis. Penghabisan yang cantik Kak Som. Mati dalam sembahyang. Hari Jumaat pula. Dalam solat pula tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kat dia. Kita melihat kesudahan orang lain, kita melihat penamat nyawa orang lain. Agak-agak kesudahan dan penamat nyawa kita macam mana gamak dia. Alangkah seronoknya mati ketika sedang sembahyang. Mati sedang baca Quran. Ada yang mati dalam iman, walaupun baru, niat nak rompak kawan sendiri. Itu nama dia Alibaba. Penyambung 40. Yang tu bukan mati dalam iman tu. Niat nak merompak, mati. Tuan-tuan yang saya muliakan. Begitulah akhir zaman. Masa akan berlalu
Setahun macam sebulan. Sebulan dirasakan macam seminggu. Seminggu dirasakan macam sehari. Sehari dirasakan macam sejam. Sejam dirasakan macam hanya percikan api sahaja. Kenapa masa menjadi cepat? Kenapa masa menjadi pantas dirasakan di akhir-akhir zaman ini? Baik, yang pertama. Masa tetap 24 jam. Dia tak akan berubah. Siang dan malam, begitulah ketentuan Tuhan. Dia tak akan berubah. Tapi Ustaz, Nabi sebut di akhir zaman masa menjadi cepat. Masa takkan cepat. Maksud masa yang cepat itu yang pertama, hilangnya keberkatan dalam hidup. Hilangnya barakah. Bila hilangnya barakah, tuan-tuan, dia rasakan setiap satu benda ni berlalu begitu sahaja. Tak ada apa yang dapat faedah daripada dia. Tuan-tuan cuba tengok berapa banyak benda yang tak ada barakah, dia tak kekal. Benda yang tak ada barakah, dia sekejap. Benda yang tak ada berkat, dia hanya bertahan sekejap saja. Berbeza dengan perkara yang berkat. Dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Maka keberkatan usia, keberkatan daripada umur, sudah hilang di akhir zaman. Apa dia buat? Dia buat benda yang tak berfaedah dalam sehari-harian dia. Ada yang main handphone, 24 jam main handphone. Bangkit tidur main handphone, nak tidur main handphone, duduk dalam jamban main handphone, duduk dalam kereta main handphone, tengah khutbah Jumaat main handphone. Dulu tak ada handphone, tak ada kat Somboi. Sekarang ni tengah dengar ceramah main handphone. Sudah, menyesal aku main tu. Maka tuan-tuan, hidup kita ni dah tak rasa seronok. Dengan ibadat, dia rasa seronok dengan benda-benda tadi. Orang dulu-dulu berzikir, baca Quran, nyembang dengan anak, nyembang dengan suami, nyembang dengan orang kampung. Sekarang dengan suami pun tak nyembang dah. Duk nyembang dengan WhatsApp group. Duk menyembang dengan orang yang tak nampak. Duk menyembang dengan orang jauh. Yang sebelah pun kita tak sembang. Suami kita pun kita tak sembang. Kak Som pula jawab. Dia pun main handphone, dua-dua main handphone, tuan-tuan. Udah tak rasa seronok lah, tuan-tuan. Makan nasi, anak-anak pakai duk main handphone masing-masing. Dulu kalau kita naik kereta, budak-budak tadi diam bila? Bapa bawa kereta, mak duduk sebelah, anak-anak duduk di belakang. Riuh redak, tontan. Oi, tepilah sikit. Oi. Lalas orang duduk di bawah. Kat belakang, 5 anak di belakang. Bila budak-budak tadi diam, bila dia orang tidur. Tetapi sekarang tak sempat 10 minit, semua dah diam. Sebab main handphone. Isteri main handphone, anak-anak main handphone, bapak pun main handphone. Bapak duk tengok wish, mana ke dia, tuan-tuan. Akhirnya hari ni, tuan-tuan, orang tak bercakap walaupun dalam kereta. Dulu seronok, tuan-tuan. Maka keberkatan hidup itu hilang sebab apa? Banyaknya benda sia-sia yang kita buat. Kalau dulu kita tengok televisyen, sekarang kita tak tengok lagi televisyen di rumah, kita tengok televisyen di tangan. Maka sibuklah. Kalau dulu tak ada supermarket yang besar-besar, kalau dulu tak ada keseronokan, sekarang tuan-tuan, di situ boleh melancung, di sana boleh berjalan, di sini boleh pergi shopping, sana boleh window shopping. Dulu nak shopping di mana? Kalau dulu boleh pergi zoo negara tu habis meter dah seronok. Sekolah buat rombongan melawat zoo negara di Kuala Lumpur. Naik bas tak ada aircon. Keluar kepala kot tingkap. Nak rasa angin. Kuala Lumpur menyinari hidupku. Sekarang sebut zoo negara pun orang tak mau. Sekarang dia boleh berjalan ke sana, berjalan ke sini.
Dia merasakan bahawa tak sempat lagi. Akhirnya masa telah habis. Maka pada masa itu kita rasa, sekejap benar rasa dia. Yang kedua, kenapa masa berjalan begitu pantas? Sebab banyaknya benda yang kita kena buat. Akhirnya tak cukup masa. Terlalu banyak benda yang kita nak buat. Contohnya menikah, sudah. Yang nak sambut menantu, cukuplah. Ya Allah. Nak pilih caterer, nak pilih kemah, nak tempah dewan, nak memanggil, nak buat kad jemputan. Duk bincang siapa nak masak lauk, siapa nak masak nasi, bincang nak jenis apa dia, pakaian jenis apa, tema apa, nak sedondon ke tidak. Setahun sibuk nak siapkan kahwin. Nak siapkan kenduri kahwin, setahun sibuknya. Anak dia 2 minggu kahwin, cerai. Duit kemah pun tak ada habis gitu. La ilaha illallah. Sebab dia sibuk buat kenduri, tapi dia tak sibuk membuat persiapan menjadi suami isteri. Kita sekarang sibuk membuat persiapan majlis kahwin, tapi tak sibuk buat persiapan selepas kahwin. Apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri, bagaimana nak didik anak, bagaimana nak bagi nafkah. Yang tu tak belajar. Zihar dia tak faham, susuan dia tak faham. Yang tu tak nak belajar. Yang dia sibuk ialah sibuk nak tempah fotografer. Nak ambil gambar pre-wedding. Nak ambil gambar lepas kahwin, lepas akad nikah, bawa isteri pi tepi sungai, ambil gambar. Melompat situ, tekan ke kangkang juru gambar. Nak dapatkan scene terbaik, shoot terbaik. Oh, yang tu yang utama. Kena 2 tahun nikah, dapat anak. Isteri jadi cikgu sekolah. Tak nak bagi susu botol, bagi susu badan. Tapi sekolah. Akhirnya dia pump susu dia, buh dalam peti air. Suami balik kerja, buka peti air dahaga, minum susu. Balik isteri pada sekolah dah pukul 2.30. Abang, nampak tak susu Aiman dalam peti air ni? Susu Aiman? Abang dah minum. Itu susu kamu ke? Ya Allah, abang. Abang dah jadi anak susuan saya. Astaghfirullahalazim. Saya bukan buat cerita ni kat Zarina Studio. Bukan. Yang saya buat cerita ni betul. Dia telefon, Ustaz. Saya dah jadi anak susuan isteri saya. Macam mana? Saya minum air susu dia. Dia perah bagi anak. Saya tak tahu saya minum, Ustaz. Ya Allah. Masa bila abang jadi anak susuan dia? Saya minum susu dia, Ustaz. Kepala otak engkau. Engkau dah 26 tahun kejadah apa anak susuan lagi. Anak susuan tak sempat umurnya 2 tahun. Dia dah 26 tahun, Abang Haji, oi. Dia tak tahu. Yang ni yang menjadikan masalah pada kita. Kita sibuk pada benda yang kita sendiri tak tahu. Kita sibuk tentang bola sepak padahal kita tak main pun. Maka sibuk duk ikuti, sibuk duk tengok kes ni, sibuk ni. Sekarang ni kita sibuk apa? Sibuk dengan kereta Beza, ada gula. Orang Malaysia ni, dia suka cerita. Minggu lepas cerita Ashabul Kahfi. Semua Ashabul Kahfi. Lepas Ashabul Kahfi, apa pula cerita? Beza, ada gula dalam enjin kereta. Beza pula. Agak-agak minggu depan cerita apa pula? Ular sawah telan orang. Ular sawah. Kita hari ini dibawa untuk sibuk. Bercakap benda-benda yang tak tahu. Dan kita sendiri tu pun tak tahu. Betul ke apa cerita sebenar? Kita tak tahu. Kerja kita ialah mengikuti. Kerja kita ialah mencari. 2-3 minggu lepas,
kita duk sibuk tentang anak kecil yang dibunuh. Siang malam kita bercakap. Tak lama tu pula, kita dengar pula cerita budak SPM pula kena langgar pergi balik dan naik motor. Mati pula. Seminggu, 2 minggu duk bercakap. Lepas tu kita cerita apa pula? Satu. Maka tuan-tuan, terlalu banyak cerita yang kita nak ambil tahu, sampailah kita tak sedar masa berlalu begitu cepat. Yang ketiga, kenapa yang kita ini merasakan bahawa masa begitu cepat berlalu sehingga tidak cukup kita rasakan? Kerana tuan-tuan, manusia itu menghabiskan masa dia dalam keadaan sia-sia. Manusia ada 2 nikmat yang selalu dilupakan. Yang pertama, as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat yang selalu dilupakan. Nikmat yang pertama ialah nikmat sihat. Waktu sihat bukan nak sembahyang. Waktu dah sakit gaut baru teringat nak sembahyang. Mulalah aduh. Saya pernah jumpa tuan-tuan orang gaut sembahyang sebelah saya. Saya tak tahu dia gaut. Dia sembahyang sebelah saya hujung sekali. Kemudian masuk pula orang nombor 3 hujung dekat tiang, dekat dinding. Masa takbir elok, masa Fatihah elok, masa rukuk pun elok. Masa nak turun sujud kat som, Allahu Akbar. Aduh. Oh, budak tuan-tuan. Apa aduh ni Kak Nam? Tengah sembahyang mana boleh sebut aduh. Bila bangkit daripada sujud Rabbighfir, aduh. Oh, sudah. Saya rasa nak siku pun ni. Tak khusyuk sembahyang saya Kak Nak woi. Bila sujud, aduh. Hai, ya Allah. Yang sampai sekarang saya teringat-ingat terngiang-ngiang di telinga saya. Bila tahiyat akhir, aduh. Lah lagi lama pula lah. Habis-habis salam saya tanya, bang apa gaut. Dia selokkan plekat tu, nengok ya Allah, berbiji-biji kaki tuan oi. Apa tu yang panjang, aduh tu kenapa? Saya tahiyat akhir. Orang duduk atas kaki saya. Patutlah pun. Memang panjang lah aduhnya pun. Aduh. Jadi adik-adik yang datang malam ni, jomlah. Janganlah abaikan waktu sihat. Sebab kalau sakit datang, nak sembahyang pun susah. Kalau sakit datang, nak puasa pun payah. Ubatnya panjang. Makcik puasa, makcik. Nak puasa apa dengan ubat ni? Segenggam. Segenggam pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Ya Allah Ustaz. Oh, boleh buat bubuk Ustaz. Oh. Kalau makcik puasa ke, pengsanlah makcik Ustaz. Oh. Jadi adik-adik waktu sihat sekarang tak ada ubat dimakan ni. Adik-adik yang datang malam ni sihat, ubat pun tak makan, sihat. Nanti bila datang semayang. Allahu Akbar. Hari ni ada orang yang mengajak orang lain datang semayang subuh macam semayang Jumaat. Kempen semayang subuh macam semayang Jumaat. Masya Allah. Saya duk tengok TikTok. Dia ni artis. Dia artis. Dia ada pengikut dia dalam TikTok dia, dalam apa semua benda dia ada pun. Dia kata, jom kita semayang subuh. Sekali datang semayang Kak Nak, 3,000 orang. Jam jalan. Pukul 2.30 orang datang dah. 2.30 pagi orang datang. Pukul 5 dah penuh. Maka duduk semayang sunat, semayang subuh berjemaah. Yang datangnya muda-muda, anak-anak kita. Kita pun kena buat kempen dah, tuan-tuan. Di satu masjid di Ipoh, peruntukan daripada pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatankuasa masjid meluluskan RM10,000 akan dihabiskan kepada anak-anak yang datang semayang subuh berjemaah.
Datang sembahyang subuh, RM5. Pagi RM5, RM5, RM5. Dapat RM5, belah. Astaghfirullahalazim. RM5, RM5, tuan-tuan. Penuh masjid. Sampai habis 10,000. Mereka target supaya anak-anak tadi jatuh hati dalam masjid. Anak-anak kita jatuh cinta dengan solat subuh. Anak-anak kita teringat pada masjid. Terutamanya pada waktu subuh. Sebab Nabi kata, Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau subuh kita ni tuan-tuan tak ada orang, kita kena patut susah hati. Kak Leha, esok siku suami tu. Bangun bang. Abang, bangun. Subuh di masjid. Atau Kak Leha tak ada suami ustaz. Datang ke sekolah saya. Ada stok yang baru sampai. Kak Leha umur berapa sekarang Kak Leha? 68 ustaz. Datang sekolah saya. Ada stok baru sampai umur 70. Kalau Kak Leha kahwin dengan dia, Kak Leha, Allah, untungnya pencen ada dah. Badan tegap, orangnya tinggi, pencen ada, kencing manis ada, jantung ada, darah tinggi ada, gauk pun ada Kak Leha, meriah hidup Kak Leha. Jadi adik-adik, ada anak kita yang datang malam ni, yang muda-muda, yang sihat-sihat, janganlah menghabiskan sihat. Azam tahun baru. Aku tak nak menghabiskan sihat pada benda yang sia-sia. Tak mau lah. Akak-akak tu sedut tengok dah lah. Tali besen pukul 7 maghrib tak payah dah. Tahu dah kesudahan dia. Tahu dah drama pukul 7. Tahu dah. Tajuk pun kita tahu dah. Suamiku sotong, isteriku udang. Suamimu, suamiku tak payahlah. Hadiah daripada langit, anugerah daripada langit. Tajuk macam-macam. Kahwin, mak tak suka. Kahwin, mak tak suka. Mak tu pula Datin Seri. Marah dekat menantu tu. Lama-lama baik, bahagia. Masa kahwin, isteri tak suka. Duduk jauh, jangan pegang dengan saya. Duduk jauh-jauh. Suami pun duk teka, lama-lama baik. Dah tahu dah, duk tengok kejadah apa. Buang masa lah. Ni main cerita Turki pula. Dulu minat cerita Korea, sarang Sekarang tak main lah Korea, dia main Turki pula lah. Begum sana, begum sini, macam-macam. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah bagi kita sehat, untuk kita cari amalan, buat bekalan. Bukannya digunakan sehat untuk tumbuh orang. Bukan digunakan sehat untuk pecah rumah orang. Kita gunakan sehat untuk bantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang kedua, apakah nikmat yang selalu kita lupa? Nikmat lapang. Nikmat lapang masa. Yang tu manusia suka lupa. Waktu lapang, waktu senggang, waktu rilek-rilek, tak ada kerja apa, bawa cucu. Pusing melawat kampung. Dari hujung sana sampai hujung patah balik. Sampai di rumah pukul 7 suku. Mai 7:30, cucu menangis. Sampuk dia hantuk. Maghrib bawa berjalan. Elok. Ada yang sampai di rumah 7:20, tengok TV dulu. Tengok Megah Holding. Kemudian mandi. Kemudian maghrib pukul 8. Abang tak pergi masjid, bang? Abang, malam ni ada ceramah, abang. Ustaz Kazim datang, abang? Tak payah. Aku dah tengok ada TikTok, TV, semuanya ada. Samik je, gitu dia. Abang, malam ni Ustaz Kazim datang, bang? Siapa tu Kazim? Ahli muzik, engineer, doktor, lawyer. Oh, dia tak kenal, tuan-tuan. Dia pun masalah. Dia ni parah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Waktu lapang dia habiskan masa main dam.
Cukup-cukuplah Abang Bidin, oi. Allah jadikan kita bukan untuk main dam. Sehari 6 kali buat haji. Haji. Mekah tak sampai tu masalah tu. Haji apa engkau? Sampai bila kita nak buat benda yang tak faedah macam itu? Lapang masa ni baik abang baca Quran. Lapang masa ni baik abang baca tafsir Quran. Saya tengok dekat depan tadi, tafsir Quran warna biru. Semalam saya punya program di Radio Perak. Perak FM. Dekat setahun juga, saya stop rancangan Mufassirin. Saya berehat. Semalam petang, saya ambil balik. Setahun saya berehat. Sebab saya sibuk sangat. Hari Khamis pada tahun lepas, rancangan forum perdana lah. Rancangan tazkirah malam Jumaat lah. Buat bertembung pada hari Khamis. Khamis pula saya di radio. Kadang-kadang nak berlari. Bukan berlari lah. Naik kereta PKL tu memang tak dan, tuan-tuan. Senang cerita saya kata, saya terima tahun 2024 kita sambung balik. Saya terima dan pada malamnya saya tak terima dah. Apa rancangan ke, jemputan apa ke, saya tak terima dah. Sebab saya buat forum perdana daripada sekolah saya. Bermula hari Khamis malam Jumaat. Senang. Kalau nak buat rakaman ke apa ke, buat hari lain. Sebab saya bagi tumpuan pada Radio Perak. Tuan-tuan yang saya hormati. Dalam Radio Perak petang semalam, saya tafsirkan muqaddimah surah Yasin saja. Surah yang paling dekat dengan kita. Kak Nak tiap-tiap hari baca Yasin. Haji Dollah baca Yasin. Malam semalam kita baca Yasin. Tak pernah berenggang dengan Yasin. Pergi umrah baca Yasin, pergi haji baca Yasin, nak mati baca Yasin, dah mati pun baca Yasin. Bukan yang mati itu baca, yang hidup lah maksud saya. Kalau yang mati baca Yasin, kita mati lagi sekali, tuan-tuan. Dengan dia mati semua juga. Tetapi fahamkah kita apakah dia itu Yasin? Apa dia yang kata? Yang kata diutuskan 2 laki-laki. Kemudian diutuskan yang ketiga. Tetapi mereka tetap didustakan. Dan tahukah kita apakah negeri yang Allah sebutkan dalam surah Yasin? In kanat illa sayhatan wahidah. Hanya dengan satu pekikan jeritan saja, mati orang kampung. Dalam negeri tadi mati semua. Negeri apa? Siapa dia? 3 orang Nabi tu. Di mana tempat tu? Kalaulah kita belajar, tuan-tuan. Kalaulah kita belajar. Dan bila kita baca Yasin pula lepas tu, kita akan dapat nikmatnya baca Yasin. Sebab apa? Sebab kita memahami setiap apa yang Allah Ta'ala sebut, aku dah baca dah tafsiran dia. Aku dah belajar dah kisah dia. Kita akan baca dengan penuh seronok. Sekarang, kita baca dah surah Yasin malam Jumaat, baca tapi tak seronok. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada orang baca Yasin, dia bukan baca tengok buku, bukan kitab. Dia tengok orang. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilan azizir rahim. Litunzira qauman. Janda lalu litunzira qaum. Lagi lama dia tengok tak. Dia dah ingat di mulut, dia tak tengok buku dah. Bila dia tak tengok buku, mata dia tengok. Kadang dia main mata dengan kawan dia. Ni geng 18 puasa, tak? Tak pernah faham? Tak faham sudah, tak? Geng 18 puasa. Nak cari pot esok nak makan tengah hari di mana? Kedai Ahok. Mi kari Ahok. Nama dia. Ada orang tanya saya, Ustaz tak berlakon ke 18 puasa, 19 puasa? Tak. Sebab saya dah buat filem saya dah. Mereka tanya saya pula, Ustaz, filem Ustaz bila nak keluar? Asalnya nak buat dalam Astroverse TV.
Tapi bila ditukar pada filem, kena tukar format lain. Kena buat lain pula. Tu yang lambat sikit. Asalnya nak keluar dalam Astroverse saja. Tapi bila syarikat kata, persatuan kata, filem ni boleh boom. Dia kata kena buat di pawagam. Bila buat pawagam, tuan-tuan, kena tambah lagi shooting dia. Kena tambah lagi scene dia. Saya pun kena buat dubbing pula, tuan-tuan. Oh, Allah. Letih berlakon, tuan-tuan. Ceramah tak apa. Berlakon ni kat Nap, satu babak tu kena ulang 4 kali. Satu babak tu kena ulang 4 kali. Macam mana kita cakap yang pertama, macam itulah yang kedua, macam itulah yang ketiga, macam itulah keempat. Ulang balik, tuan-tuan. Penat. Berapa belas hari bulan ni, ada pengarah filem, pengedar filem, penerbit filem nak jumpa saya pula. Filem yang dapat kutipan paling banyak dalam Malaysia. Lepas ni tuan-tuan, saya jadi pendekar pula lepas ni. Datuk Bahaman dah orang berlakon dah. Maharaja Lela lah. Apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan tunggulah lepas ni pula, tuan-tuan. Bersilat pula kita lepas ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Saya nak sebut pada tuan-tuan tentang keadaan kita, umur kita. Waktu sihat yang Allah Ta'ala bagi ni. Kalaulah kita sia-siakan, duk nyembang tak habis-habis. Tadi saya kata, baca surah Yasin saja. Baca tafsir saja, tuan-tuan. Rasa seronok. Allah jadikan kita sihat, bukan suruh dibazirkan masa sihat itu. Disuruh gunakan waktu sihat dan waktu yang lapang tadi untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan di dunia, malah yang kita nak bawa ialah kebaikan sampai akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Okey? Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Tadi saya jadi imam sembahyang Jumaat. Saya kata dalam khutbah saya, tuan-tuan, lepas ni ada mayat di bawah, tingkat bawah masjid ada mayat, ada jenazah. Jangan kita balik, lepas ni kita turun sembahyang jenazah. Sebab hari ni hari Jumaat. Dia pula mati hari Jumaat, mati pula tengah duduk sembahyang duha. Ambil barakah. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Diberikan pahala pada kita sebesar bukit Uhud dengan sebab kita solat. Saya pun turun last sekali lah. Dah orang ramai turun. Tu imam last sekali. Dia duduk depan. Saya pun duduk di sah belakang sekali. Saya kata pada pengurusi masjid, mintalah ahli keluarga dia jadi imam. Saya tak mau. Saya dah jadi imam Jumaat dah. Saya nak duduk di belakang sudah. Depa umum pula ahli keluarga mewakilkan pada Ustaz Kazim sembahyang mayat. Sudah. Nepi ke depan pula. Bila saya pi ke depan, jadi adik-adik kita ni bila tengok jenazah, kita tengok kepala. Kalau kita tak tahu jenazah tu lelaki ke perempuan, tengok kepala jenazah tu lah. Kalau kepala dia belah kiri kita, lelaki. Kalau kepala dia belah kanan kita, perempuan. Kalau jenazah tu lelaki, tu imam tu berbetulan pada kepala mayat. Kalau jenazah tu perempuan, kedudukan imam tu setentang dengan badan dia, perut dia. Jadi malam ni dapat yang tu pun cukup lah. Nanti duduk keliru pula. Ustaz, kalau pondan mana Ustaz? Aku smackdown ke muka. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila dah habis mayat-mayat, Al-Fatihah.
Saya baca doa untuk si mati dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Saya kata apa? Ya Allah, saya terjemahkan doa bahasa Arab tu dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau jadikanlah kubur kepada si mati ini daripada taman-taman syurga. Janganlah kau jadikan kepada dia, ya Allah, kuburnya daripada liang-liang api neraka, ya Allah. Kau luaskan kuburnya. Kau lapangkan kuburnya. Kau cahayakan kuburnya, ya Allah. Yang di belakang tu, amin. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan dia. Engkaulah yang menjadikan si mati. Engkaulah yang memberikan hidayah dia kepada Islam. Engkaulah yang mengambil nyawanya pada hari ini, ya Allah. Kami redha, kami serahkan dia kepadamu, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha gagah, yang maha perkasa. Kami berhimpun pada hari ini, ya Allah. Kami bermohon padamu, ya Rahman. Kau tolonglah mayat ini, ya Allah. Kau tolonglah jenazah ini, ya Allah. Dengan kurniaan-Mu, jadikanlah kuburnya tempat istirahat kepadanya sampai hari kiamat. Selamatkanlah keluarganya daripada fitnah selepas daripada kematiannya, ya Allah. Kami juga bermohon, ya Allah. Kami juga bermohon, ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa kami, ya Allah. Masuk yang keempat, amin, tuan-tuan. Saya tak boleh tahan, saya sebab. Saya bila baca tu sebab, baca doa tu dah nak menangis. Saya, Allah. Bila habis semayang, Ustaz baca apa doa yang Ustaz menangis tu? Orang lain pun menangis sebab apa? Adalah doa ni. Habis-habis salam semua pakat duk peluk saya. Sabar Ustaz, sabar Ustaz. Saya menangis bukan sebab dia mati. Saya menangis sebab saya membayangkan kalaulah yang mati itu saya. Kalaulah yang dalam bungkusan kapan tu saya. Kalaulah yang duduk diam kaku depan imam tu adalah saya. Apa aku nak jawab dengan Allah dalam kubur ni? Saya membayangkan yang disembahyangkan itu adalah saya takut. Kita duduk depan sekali, depan mayat pula duduk baca doa. Macamlah saya ni baik sangat. Dia mati tengah sembahyang. Dia mati hari Jumaat. Dia mati dalam wuduk. Dia mati dalam surau. Kita pun belum tahu mati macam itu. Tiba-tiba kita nak doa pada dia. Kita pun tak buat sembahyang duha. Tiba-tiba kita nak doa pada orang yang sembahyang duha. Kita pun jarang ambil wuduk. Tiba-tiba kita nak doa pada orang yang mati dalam keadaan berwuduk. Malu tuan-tuan. Tak layak rasa tu yang saya sebab, tuan. Aku pun tak baik macam dia. Aku nak doa pada dia. Patut dia lah doa pada aku. Oh, tuan-tuan. Bila saya tengok mereka duk usuh mayat tu masuk dalam van jenazah lagi sebab. Takutnya, ya Allah, oi, Kak Som, oi. Cubalah di celah-celah kaki Kak Som sekarang ada ular duk lalu. Ni, Kak Nak ni tengah duk dengar ceramah, duk bersila elok. Rasa sejuk duk melalu bawah celah kaki tu. Tengok ular melompat tak? Melompat menjerit ular. Dia lari lurus atas saya pula lompat. Hai. Kak Som, hari ni kita boleh lari daripada ular. Tapi bila duduk dalam kubur, bolehkah lari daripada ular yang di dalam kubur? Nama dia Syuja'ul Aqra', nama dia. Kita duduk lari daripada ular dunia, tapi kita lupa ular dalam kubur menanti kita. Allahu Akbar.
Cubalah kita hari ni tutup lampu, tak ada lampu, elektrik tak ada, masjid tak bayar bil. Tengah-tengah ceramah, dia orang potong elektrik. Gelap gelita. Gelap! Masing-masing buat keluar handphone. Dia buat lagu tu ramai-ramai. Astaghfirullahalazim. Ingat ni konsert kan? Bila dah ada torchlight dekat handphone, cerahlah balik. Gelap. Balik rumah pun gelap. Tak apa. Nanti TMB main repair. Dia repair yang mana yang rosak, cerahlah balik. Kita duk takut gelap dalam dunia. Tapi kita lupa kubur kita tu gelap. Tak apa Ustaz, panggillah TMB. Lagipun saya dah prepare minta anak saya hantar torchlight. Waktu tanam tu letak torchlight sebelah saya, senanglah tu dia. Silakan abang, kalau abang boleh bawa torchlight. Baik, ni Kak Leha. Kita dah buat kuliah maghrib seminggu 2 kali. Ustaz tu mengajar bab fiqh. Dah 2 tahun dia mengajar fiqh, dah habis dah kitab. Ustaz tadi kata, minggu depan semua yang mai mengaji ni kena datanglah sebab saya nak periksa. Saya nak temu duga. Saya nak test seorang-seorang. Faham ke tak faham hak kita belajar 2 tahun. Agak-agak Kak Sum datang tak? Uzur terus. Mana si Sum ni tak datang ke Ustaz nak temu duga dalam masjid? Dia uzur. Semalam tak boleh sembahyang. Opah Sum pun uzur. Astaghfirullahalazim. Dengan opah pun uzur. Punya takut kena soal. Dia lupa. Bila duduk dalam kubur, mana boleh lari daripada soalan mungkar dan nakir. Boleh dia jawab pada mungkar dan nakir. Marab buka. Uzur. Tak boleh lah tuan-tuan. Sebab itu, apa azam kita untuk tahun baru ni? Simple. Aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang yang bertakwa. Aku nak jadi orang beriman. Aku tak nak buat dosa. Aku nak buat benda pahala. Aku tak mau lagi terlibat dengan benda haram. Simple. Tak payah duk fikir panjang lah. Saya pada tahun ini berazam untaya. Hak tahun lepas pun kau tak buat. Tahun ini kita azam jadi orang baik. Kalau sebelum ni kita tak pakai tudung. Masuk tahun ini, aku takkan tinggalkan tudung. Betul dia tak tinggal tahun ini. Tudung pakai, seluar tak pakai. Ini masalah juga ni. Ni pun parah juga ni. Tenang. Kali ni aku nak tutup aurat elok-elok. Kalau selama ni aku keluar rumah tak pernah pakai stokin. Naik motor dia nampak betis. Mulai tahun ini aku nak jadi perempuan muslimah yang menutup aurat. Pakai stokin. Kalau tak ada stokin, pakai seluar panjang. Ustaz, stokin ada tapi koyak tan tumit Ustaz. Pakai stokin bola suami. Kembar sikit. Tak mau dah. Kalau dulu-dulu aku tak kisah. Asal datang saja beraya, bersalam. Mulai tahun ini, aku tak nak lagi bersalam dengan orang yang boleh kahwin dengan aku. Siapa tu mak? Itu sepupu mak. Mak panggil dia Abang Cho. Kenapa mak salam dengan dia? Mak boleh kahwin dengan dia, mak. Oh iya ke? Bukan satu atuk ke? Memanglah satu atuk, tapi mak boleh kahwin. Oh iya ke? Jadi tahun ini, tak payah salam mak. Melainkan mak nak nikah dengan dia. Tak nak lah aku dah tua. Dia pun lagi tua pada aku, tak nak aku. Kata dia. Kalau gitu mak kalau salam dengan dia, mak batal air sembahyang mak. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang salam. Sama-sama
Sepupu duk bersalam. Selamat Hari Raya Kak, selamat Hari Raya maaf zahir batin. Siap laga pipi dia tuan. Laki dengan perempuan. Padahal boleh kahwin. Ni raya tahun ini kita mula tapis. Anak kita tingkatan 5. Perempuan. Kawan anak kita laki-laki 5 orang naik motor. Y3 suku X1R datang. Mak, kawan Siti datang. Panggil masuk. Assalamualaikum. Apa khabar makcik? Khabar baik nak. Duduklah dulu. Makcik bikin kopi. Gitu. Macam pernah dengar lah Ustaz. Itu nama dia Pendekar Bujang Lapuk. Maka anak tadi, budak-budak 17 tahun, laki-laki bersalam dengan akak umur 50 tahun. Apa khabar makcik? Apa khabar makcik? Apa khabar makcik? Makcik! Mereka tak boleh salam dengan makcik. Mereka boleh kahwin dengan makcik. Apa nak kahwin dengan budak-budak sebaya anak makcik? Memanglah makcik tak nak kahwin, tapi hukumnya boleh kahwin. Batal lah semayang. Habis tu dah dia orang suruh. Sambutlah tanganku kawan. Aku takut tenggelam. Salah ni parah ni. Memanglah dia orang suruh tangan, tapi tak semestinya dia sambut. Nanti malu dia orang ustaz. Makcik cakap je, ada air semayang. Makcik ada air semayang. Cakap. Budak tu, anak pula jawab. Bukan mak uzur ke tadi? Kamu bocor rahsia buat apa? Bila dia tak faham, senang cakap, kita tak boleh salam. Hukum kita haram bersalam. Oh ya ke makcik? Minta maaf makcik. Mereka sudah belajar. Lepas ni mereka nak salam dengan siapa? Berapa ramai yang IPA dengan IPA bersalam, biras dengan biras bersalam, seolah-olah tak ada hukum. Betapa banyaknya dosa kita tuan-tuan. Mulai raya tahun ini, kita dah mula menjaga aurat, menjaga siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Ni, kita ada 2 beradik ni. Zarina Sudio, Zurina Sudio. 2 beradik, adik seorang, kakak seorang. Yang Kak Zarina ni ada anak menantu. Anak dia kahwin, jadi menantu dia. Maka dia pun pergi rumah adik mak dia. Mak Ngah, Assalamualaikum Mak Ngah. Waalaikumsalam. Oh, kamu ke Tun? Masuklah Tun. Ada laki kamu? Ada di luar Mak Ngah. Mak panggillah dia masuk. Abang, masuk dah. Bukan orang lain. Mak Ngah ni adik mak. Oh, ya ke? Dia pun salam dengan Mak Ngah. Apa khabar Mak Ngah? Kabar baik nak. Duduklah dulu. Mak Ngah bikinkan kopi. Mak Ngah tadi tak boleh bersalam dengan anak saudara dia punya suami. Itu bukan menantu Mak Ngah. Itu menantu kakak Mak Ngah. Lompiah. Takut pula dengan nama Lompiah, Ustaz. Yang akak boleh bersalam dengan menantu akak. Abang boleh bersalam dengan menantu abang. Menantu adik abang, menantu kakak abang, tak boleh bersalam. Tapi dia orang panggil saya maklum. Maklum pangkat, bukan boleh bersalam. Yang boleh bersalam, anak saudara betul. Anak saudara kandung. Anak saudara betul. Baru boleh bersalam. Suami dia, isteri dia, dengan kita, mak saudara dia, tak boleh bersalam. Atau selama ini Ustaz, selama-lamanya, biar udahlah. Yang tahun ni kita buka lah buku baru. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Aku nak jadi pada tahun ini, aku nak jadi orang baik. Apa dia orang baik Ustaz? Sebab Allah Ta'ala kata, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Baik, cuba tuan-tuan baca ada satu ayat dalam Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ni selalu kita baca. Hari Jumaat pagi kita baca. Orang yang beriman, orang yang baik ialah orang yang bila dia tidur, ni lambung ni nama dia lambung. Lambung dia, sebab kita tidur macam tu kan, malam-malam kita tidur lambung kanan. Lambung dia jauh daripada tempat tidur, jauh daripada tilam, jauh daripada toto, jauh daripada katil. Dia buat apa, Ustaz? Dia kurang tidur. Dia buat apa, Ustaz? Dia pergi ambil wuduk, dia pergi sembahyang malam, yad'una rabbahum. Dia menyeru kepada Allah, dia memohon kepada Allah, khaufa wa tama'a. Dia menyeru dalam keadaan takut pada Allah. Dia penuh pengharapan pada Allah. Dia sembahyang malam, dia minta ampun. Dia sembahyang malam, dia taubat. Ini orang baik nombor satu, kata Allah dalam ayat tadi. Tuan-tuan, tadi saya sebut masjid kita kena buat kempen sembahyang subuh berjemaah macam sembahyang Jumaat. Saya sebut tadi ada masjid di Ipoh, masjid dia orang peruntukkan 10,000. Siapa datang budak-budak bawah 15 tahun, RM5 dapat. Saya pergi ceramah di masjid di Felkera, air apa ke saya lupa dah tuan-tuan. Di Jempol, Negeri Sembilan. Mereka buat program sepanjang kaki lima masjid ni hadir cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu pula, siapa bawa? Setiap satu orang bawa cabutan bertuah. Ada yang hadiah kipas angin. Ada yang hadiah televisyen. Ada yang hadiah blender. Ada yang bawa hadiah tu tuan-tuan, tu microwave. Tak lama ni beranak pula kucing ni, entah. Pasal sarat dah ni. Mana dia mendengar ceramah saya. Makcik Leha, dia orang bawa hadiah. Saya tanya pada pengurusi, hadiah ni untuk siapa? Siapa yang datang malam ni, kita akan bagi nombor. Siapa dapat, dia dapat. Yang paling istimewa, cabutan bertuah hadiah tu tuan-tuan, seekor lembu. Bayangkan sekali datang sembahyang, seekor lembu. Heret balik rumah. Hui, balik rumah. Binatang apa dia tunggang? Di Melaka, budak-budak yang datang sembahyang subuh akan dapat basikal sebiji. Bila dia orang sembahyang, 40 hari pagi tanpa berhenti. Di satu masjid di Pahang, di Melaka. Tadi saya kata, kita kena buat kempen. Kak Leha, siku suami, bangun abang, sembahyang. Kejutkan anak, oi, Aiman, pergi masjid, subuh. Kempen yang kedua, yang kita kena buat, malam ni kita azam. Apa dia? Menghidupkan malam. Tak boleh di masjid, kita buat di rumah. Macam mana Ustaz? Kita bangun 5 pagi. 5 pagi Ustaz, saya tidur pukul 2 Ustaz. Kalau gitu, engkau bangun 5:30 pagi. Mandi, pakai pakaian cantik-cantik. Kemudian kau sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Kemudian kau doa, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis kau sembahyang, start motor, main masjid. Siapa yang kena pimpin macam tu? Abang-abang. Sebab kita adalah suami, kita adalah bapa. Azam aku tahun ini, aku nak buat qiyam. Tak boleh tiap-tiap pagi, seminggu 2 kali cukup. Barulah anak kita hormat kita. Barulah cucu kita dengar cakap kita.
barulah isteri kita hormat pada kita. Sebab orang yang semayang malam ini, dia ada kekuatan aura Allah Ta'ala bagi pada dia. Nabi Muhammad sebelum dia nak berdakwah, Allah turunkan ayat, Qum fa'anzir. Muhammad, bangun, bagi peringatan. Tetapi sebelum daripada ayat itu, Allah kata apa pada Nabi Muhammad? Hai orang yang berselimut, hai orang yang berselimut, bangun. Maknanya tuan-tuan, bila kita nak buat kerja yang besar, benda yang kita kena buat ialah solat malam. Jadi abang-abang, kita nak jadi suami, kita jadi bapa adalah tanggungjawab yang besar. Maka kita kena minta pada Allah kekuatan, aura untuk nak bimbing isteri dan anak-anak kita. Daripada mana nak dapat? Sembahyang malam. Solat tahajud. Solat taubat. Akak-akak pun begitulah. Jadi mak ni payah. Tahulah Ustaz oi. Jaga badan pun dia menikah lain juga. Kalau tak jaga, lagi dia menikah. Tak tahulah jantan tak guna. Oh, berat no, Ustaz. Berat. Makcik kahwin dengan suami makcik macam mana? Makcik tak suka dia, bapak suruh kahwin. Makcik betul-betul tak nak hari dia makcik kahwin tu, makcik terjun tingkap. Betul? Dia mau kerja suruh nikah juga, nikah lah. Oh. Anak ada. Ada 9. Astaghfirullahalazim. Dalam tak suka tu pun 9. Berat tanggungjawab Kak Leha. Oh, jadi mak, jadi isteri ni. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, bagilah aku kuat, ya Allah. Sembahyang malam, kuatlah. Ni, jadi pengurusi masjid berat, tuan-tuan. Tanggungjawab berat. Tak nulis report berapa kutipan Jumaat. Orang petikan. Mana ada tulis, nampak? Tak ada. Tadi dapat berapa? Tak ada. Nampak? Tak ada. Bila kita tulis hari ni dapat 2,800. Perompak pula kerja bendahari. Sampai bendahari tu. Sampai tengah jalan dilanggar bendahari, masuk dalam parit. Duit tabung jemaah balik. Oi. Masing-masing ada risiko. Tuan-tuan ingat senang jadi pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, jadi tok imam. Yang komplain banyak, lebih ramai daripada bantu. Itu masalah. Buat salah, ceramah tak ada ke masjid Komel ni? Tak ada ceramah agama ke? Bila buat ceramah agama, pasang kemah. Nampak? Kenapa buat di luar? Buat dalam ke senang? Ya Allah. Bila buat di dalam, dah tahu masjid kecil, buatlah di luar. Ya Allah tuan-tuan. Nasib baik masjid kita ni tak ada kolak. Kalau ada tuan-tuan, kita rendam kepala dia tuan-tuan. Kerjanya komplain. Tak payah susah hati bang. Abang semayang je malam. Pemimpin semayang malam. Banyakkan tahajud. InsyaAllah rakyat akan taat pada dia. Rakyat hormat pada dia. Saya sebagai penceramah pun cabaran banyak, dugaan banyak. Maka kalau saya nak kuat, saya juga kena semayang malam. Tapi kalau saya tak semayang malam, saya lemah, tuan-tuan. Akak-akak di sini yang mengidap penyakit, bangun semayang malam. Ustaz ni bodoh betul, dah tahu penyakit, macam mana nak bangun? Semayanglah atas katil. Bukannya bila sakit tu duduk mengeluh. Bila lah nak mati. Daripada hidup, mati. Celaka. Kanser ni pun celaka tu. Allah suruh kau semayang. Mengadu pada dia, ya Allah. Aku kena kanser, ya Allah. Aku sakit, ya Allah. Allah hapuskan dosa. Allah naikkan darjat. Kenapa nak marah pada Allah? Yelah, hapus-hapus je lah. Apa masa sakit pula? Itulah ujian. Bangun semayang malam mengadu, tuan-tuan. Saya pun sakit juga. Bangun.
Buat sembahyang anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Doa, ya Allah, aku sakit ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Allah bagi ilham, Allah bagi petunjuk. Saya pergi berubat di Madinah, tuan-tuan. 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Alhamdulillah, lega sampai sekarang. Tak ada lah penyakit saya dulu ni, berdarah merata-rata badan. Sini kena toreh, sini kena toreh, sini kena toreh. Badan ni habis kena toreh. Tapi doktor tak tahu sakit apa. Ambil wuduk sakit, mandi pedih, sabun tak boleh, luka semua dah. Mandi dekat Madinah, 2 tempat tuan-tuan, habis kering, tak ada apa. Muka pun alhamdulillah flawless balik. Jadi duta balik tuan-tuan. Keluar dah gambar saya sepanjang lebuh raya dah, kopi ala Kazim. Dah elok balik ada muka. Dia orang pasang gambar saya tepi highway, dia orang tak beritahu saya, konon-konon nak buat surprise. Saya pun naik kereta tidur. Bila jaga, saya tengok terkejut gambar saya. Saya rasa macam kenal lah pakcik ni. Tak kenal. Puan saya lah pakai baju batik di depan tu. Tuan-tuan, alhamdulillah. Baru ni orang datang jumpa saya, minta jadi duta lagi. Duta produk. Produk apa Ustaz? Kain kapan. Selain Elio, tuan-tuan. Kami adalah pengeluar kain kapan kit. Kapan kit nama dia. Jenazah kit. Loh. Dalam dia ada kain kapan, ada sinto, ada kapur barus, ada bidara, semua ada. Dalam satu kotak ni saja Ustaz. Masjid boleh beli, rumah boleh beli, siapa pun boleh beli, standby. Mati aja dah ada dah. Ataupun masalah, kami nak jemput Ustaz jadi duta. Jadi dekat kotak ni kami akan bubuh gambar Ustaz. Jenazah kit Ustaz Kazim. Nampak tuan-tuan? Sudah. Ni parah ni. Tenang. Allahu Akbar. Takut tu. Insaf betul tuan-tuan. Jadi duta kain kapan tuan-tuan. Kalau duta cekelat tu tak apa. Duta je. Memang insaf betul ni. Jom tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini ada masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah dengan jiran, masalah dengan mak bapak, jom sembahyang malam. Azam kita. Okey Ustaz, macam mana kami nak buat sembahyang malam peringkat masjid? Ni Ramadan akan datang. Selalu kita buat kempen. Tuan-tuan, sesiapa yang ingin menaja jamuan berbuka di masjid ini, sila hubungi bendahari. Lepas ni, pengurusi umum. Sesiapa yang berhajat untuk sponsor sahur di masjid ini, boleh jumpa bendahari. Sahur? Kita akan bersahur setiap pagi di masjid. Jadi tuan-tuan datanglah bersahur di masjid jam 5 pagi. Agak-agak orang datang tak tuan-tuan? Naik van datang. Ayah, mak, anak 8 orang. Tok siap kira 1, 2, ramai 3. Pukul 5 sampai tuan-tuan. Saya buat macam tu di sekolah saya. Tuan-tuan, kita akan buat qiyam mulai jam 4 pagi. Semayang tarawih pukul 9, habis 9.30. 4 rakaat habis. 4 rakaat? Ya. Lagi 4 rakaat, jam 4 pagi. Kemudian buat witir, habis jam 5 pagi, turun surau, makan percuma. Mula-mula saya buat 4 rakaat. Masuk minggu kedua, pukul 9, kita buat 10 rakaat. Pukul 4 pagi, 10 lagi rakaat tarawih. Tuan-tuan tahu tak, masa mula-mula saya buat 8 orang je semayang. 8 orang je qiyam mulai. Walaupun 4 rakaat, tak apa. Tahun 2006. 17 tahun dulu. Lepas tu tuan-tuan,
Dia mari, sekarang 400 sampai 500 orang. Setiap pagi qiyamul lail. Makan percuma. Saya sediakan waktu berbuka percuma, mai makan. Saya sediakan sahur percuma, mai sahur. Yang saya tak sediakan ialah makan tengah hari. Yang tu saya tak sediakan, tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Adakah saya bankrupt, miskin bagi orang makan? Tak. Tak. Sebab Nabi kata, takkan miskin siapa-siapa yang bersedekah. Manaqasat sadaqah min mal. Takkan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Mula-mula saya buat keluar duit saya sendiri, sekarang tak payah dah. Ustaz, saya ambil 2 pagi. Ustaz, saya ambil 3 pagi sahur. Ustaz, saya ambil 2 pagi. Lama-lama habis. Yang seronoknya, tuan-tuan, kadang-kadang semayang 300 orang. Kadang-kadang semayang malam 300,500 orang. Mari bersahur 400 orang. 50 lebih ekstra. Tak mana pula 50, tuan-tuan. Tak apa. Yang pentingnya, tuan-tuan, kita hidupkan sebulan Ramadan. Qiyamul lail. Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Kalau ada tiap-tiap malam bangun. Maka ada orang tanya pada saya, Ustaz, sepanjang Ustaz buat qiyamul lail tu, tiap-tiap malam tu dah 17 tahun. Ustaz nampak tak macam Lailatul Qadar? Macam pokok sujud ke apa ke? Saya kata tak ada. Setakat tu lah. Saya pergi surau, pukul 4 ambil wuduk apa semua, saya naik tangga surau apa semua, tak ada saya tengok pokok sujud. Kalau jumpa tu, Alhamdulillah lah kebesaran Tuhan. Tapi yang saya jumpa, di belakang sekolah saya tu, dia orang tanam pisang. Daun pisang tu terkalih ke depan. Yang hijau pekat tu masuk ke dalam, yang hijau tu, yang keluar. Satu kebun tu, pokok pisang dia, daun dia terkalih. Saya pun tengok, Ustaz, cuba tengok pokok-pokok pisang tu. Kenapa terbalik terkalih, Ustaz? Ya. Siapa mengalihkan? Makcik-makcik pondok saya menangis. Ya Allah, Ustaz, Lailatul Qadar ke, Ustaz? Sudah. Ya Allah, Lailatul Qadar ke, ya Allah. Saya kata, makcik, kita bukan suruh menangis. Allah suruh kita sembahyang, mau kita sembahyang. Dia tengok pokok pisang, ya Allah, Lailatul Qadar sampai ke subuh tak sembahyang, rugi. Macam air beku, Ustaz, tak nampak? Yang tu lagi tak ada, makcik. Sekali je saya jumpa pukul 4 suku. Air beku tu ada. Bila saya pergi ke pantry, buka peti ais, bagi atas tu, ya Allah, beku. Yang tu sekarang beku, Ustaz, tak guna. Jadi, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan nanti, azam kita, aku nak semayang malam, dan pada ayat yang kedua dalam itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sembahyang malam saja bagus, tetapi dia ada pasangan dia. Apa pasangan sembahyang malam? Infak, sedekah, membelajarkan harta yang dia dapat pada jalan Allah. Allah letakkan selepas dia. Ini dia orang baik. Saya sampai di masjid, saya tengok atas kerusi dah ada dah makanan. Apa benda je? Atas kerusi tadi, air mineral. Lagi? Roti, Masya Allah. Allah, siapalah yang sedekah, murahlah rezeki dia. Panjanglah umur dia. Allah. Kalaulah dia bagi nasi melani lagi, banyak pahala dia, Ustaz. Nasi kawah ke gulai kambing ke, Ustaz. Lagi panjang. Lagi lama kami sebut amin, Ustaz. Tapi pasal roti, amin. Sedih benar dengar, tuan. Tuan-tuan, malam ni kita bersedekah. Ada yang bersedekah tenaga. Ada yang bersedekah pemikiran. Ada yang bersedekah wang. Ada yang sedekah air. Ada yang sedekah roti.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada surah Al-Baqarah Allah sebut dah ayat ni tuan-tuan. Orang yang bertakwa ialah orang yang menginfakkan harta daripada jalan Allah. Kalau selama ni kita tak pernah infak kan, kalau selama ni di masjid kita tak ada tabung, mulai tahun ini letak tabung. Sebab ramai orang nak bersedekah. Ada Ustaz? Ada tabung Ustaz? Tabung anak yatim dan asnaf letak di situ. Tabung elektrik dan air masjid letak di situ. Tabung pengurusan masjid letak di situ. Kita kadang-kadang tak ingat jasa tu imam, tak ingat jasa Bilal, Tok Siak. Kadang-kadang allowance untuk imam 150. Bil esro 120. Beras RM40. Udah lebur tak pakai tu imam tuan-tuan. Ustaz, imam kena ikhlas Ustaz. Kamu kerja apa? Cikgu. Cuba pergi kaji kamu cikgu 150. Mana mau? Aku itulah tu imam pun. Kamu ingat tu imam tu malaikat ke? Tak apa, dia bukan makan Ustaz. Dia malaikat. Dia kahwin pun tidak. Malaikat tu. Tu imam pun orang juga. Tok Siak pun orang juga. Jatan kuasa pun orang juga. Bilal pun orang juga. Tapi kadang-kadang duit tak ada nak bagi pada dia orang. Bilal ni tuan-tuan 5 pagi dah datang masjid. Tok Siak 11 malam pun belum balik. Duk basuh pinggan depan tu. Dia gantung baju Melayu dia, gantung kain pelekat, pakai boxer basuh pinggan. Pukul 10.30 pakai boxer tuan tu. Duk basuh pinggan, kita balik. Tok Siak tak balik. Allowance 150. Kalau curi masjid, Tok Siak orang tanya. Kamu kunci tidak? Tak tahu kamu tak? Kata dia. Padahal allowance dia 150. Sebab tu kita kena ada tabung pengurusan masjid. Letak sebelah. Untuk kegunaan sagu hati pada dia orang. Kesian pada tu imam tuan-tuan. Kesian pada jatan kuasa buat kerja. Ikhlas je memang ikhlas. Tapi dia pun tak ada duit. Cuma kita buat kerja untuk masjid. Tak nak teman. Buat apa? Teman nak ke rumah anak teman di Putrajaya. Kata dia. Kita boleh ke Putrajaya. Kita boleh ke Aman Jaya. Cyber Jaya. Tapi Tok Bilal, Tok Imam, gaya pun di sini. Sebab itu tuan-tuan, tak di sini. Kalau orang tu orang yang bertakwa kepada Allah, dia masuk tabung elektrik. Supaya bayar bil elektrik dapat pahala aku. Kita duduk dalam masjid. Ada aircon, alhamdulillah. Siapalah yang wakaf ni besar lah pahala selesa semayang. Orang perempuan tuan-tuan, cuba tengok telekung dia. Telekung, anak telekung, baju kurung, baju dalam, kain telekung, baju telekung, setokin, seluar dalam. 8 le tau, 8 le tau. Panas kalau tak ada aircon. Macam laki-laki tak apa, jubah selai. Spenda tak ada, kain pelekat tak ada. Selama rok dia datang tuan. Mentah-mentahlah jubah tu hitam, bukan orang nampak. Dia minta naik. Simple tuan, aircon masuk atas bawah. Tapi kita ni infak dapat aircon. Alhamdulillah. Dulu waktu panas, kita komplain tak nak datang. Mat, datanglah ke masjid. Tak nak aku. Panas. Berpeluh sampai ke peha. Panas. Bulan depan pasang aircon. Mat, aircon dah pasang. Sejuk mat, datanglah. Malam aku dah datang. Sejuk, tak tahan aku. Sejuk. Panas, tak tahan. Sejuk, tak tahan. Kejedah apa kamu ni, mat? Jom tuan-tuan, kita infak. Kita azam supaya aku jadi orang bertakwa. Salah satu jalan yang Allah Ta'ala sebut, sembahyang malam. Dan salah satu yang Allah Ta'ala sebut, ialah meninfakkan hartanya pada jalan Allah.
Jadi tuan-tuan, saya tutup ceramah ni tuan-tuan. Saya dah ceramah ni tuan-tuan 1 jam. Berapa? 1 jam 20 minit. Terasa dah Kak Zarina? Tak. Memang tak terasa. Bukan dia cakap. Yang terasa saya tuan. Tuan-tuan nak rasa apa? Tambah ada kerusi pun tak boleh menyanda pula. Lagi tak rasa apa tuan. Roti di tangan, air di tangan. Lagi tak rasa apa lah. Baik, malam ni saya tutup pada tuan-tuan. Malam ni senang je. Okey. Saya datang pada highway tadi ni. Sampai di mana tak tahu, hujan. Hujan gelap, hujan hitam, gelap. Alhamdulillah hujan. Ceramah malam ni insya-Allah ada ke orang. Saya duduk dalam kereta, saya bersila tuan. Saya berceramah, bersila nampak sekarang. Duduk bersila tuan. Saya bukan jenis menjuntai kaki ni, mesti naik kereta pun bersila, naik kereta terbang bersila. Nunggu kereta terbang pun bersila begini tuan. Saya duduk di airport Singapura, duduk nunggu kereta terbang, duduk bersila. Bangladesh dalam 4-5 orang berjalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia orang ingat aku Bangla ke apa? Sedih benar dengan orang tuan. Allah, kegemaran saya bersila. Tapi kalau saya duduk atas kerusi bersila, kalau saya baca doa, saya tak mau bersila. Saya turunkan kaki elok-elok, saya duduk elok-elok, saya baca doa. Sebab apa saya suka baca doa dalam kereta, dalam bas, dalam kapal terbang? Sebab saya musafir. Saya pergi ke Mekah baru ni, tebal tu orang kirim doa. Jenuh duk selok satu. Yang minta anak lah, yang minta laki lah. Ustaz tolong doakan saya bertemu jodoh. Ajar Rogayah 68. Bapa Ustaz ni. Nak doa tak doa, nak doa tak doa ni depan Kaabah ni, nak doa tak doa. 68 Kak Yahoo minta menikah. Ada orang cakap Ustaz, buat apa tua-tua kahwin? Tak tahulah dia orang ni. Makcik tak payah fikirlah makcik. Duduk malam-malam tak boleh tidur. Apa dia mau buat tua-tua kahwin tu? Dia lah dia mau kahwin. Tahulah dia mau nak buat apa. Yang tu susah hati buat apa. Tak mana faham. Tak faham sudah. Saya tadi, bila duduk dalam kereta, saya duduk dengar ceramah radio klasik. Ceramah Ustaz Elias. Tengok-tengok hujan. Saya pun turun kaki elok-elok. Saya baca doa. Mudah-mudahan hujan ni pergi tempat lain. Jadi hari ni saya nak ajar pada tuan-tuan doa ni. Bukan kita tak mau hujan. Kita ada majlis, kita ada program supaya Allah turunkan kebaikan pada kita di tempat lain hujan tu. Boleh faham? Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma. Lagi ulang balik. Hawalaina. Ulang balik. Ulang pada awal balik. Wala alaina. Lagi sekali. Baik, kita ulang pada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, 1, 2 mula. Lagi sekali. Itulah doa. Jadi bila tuan-tuan tengok hujan ke gelap ke, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu cara dia. Jangan orang belah sana pula marah. Kami dia lelak cerah hujan, kamu nolak sini je kata. Jangan. Ini doa. Yang kedua, saya tadi naik kereta, PA saya, dia simpan barang-barang saya dalam bonet. Saya nak pakai barang tu.
Apa dia? Saya ni duduk dalam kereta, saya suka makan kuih karah, kuih putu kacang, kuih loyang. Itu saya suka makan. Duduk kat dalam, saya kata pergi ambil. Berhenti dekat sesi minyak dalam perjalanan tadi. Elok berhenti je, anjing 4 ekor datang. Saya kata sesi minyak ni belah anjing macam mana lah awak nak datang kedai kau. Saya baca satu ayat, anjing ni lari. Jadi ayat ni tuan-tuan saya amalkan bila saya berhadapan dengan samsing, dengan orang panah baran, dengan orang sombong, dengan orang belagak, dengan binatang. Okey. Macam kucing ni saya tak baca lah. Kawan dah sarak tuan-tuan boleh baca apa-apa. Siapa lah yang jantan tanggungjawab ni sekarang. Baik. Jadi kalau akak-akak jumpa orang yang baran, jumpa orang yang samsing, abang-abang, baca doa ni. InsyaAllah dia lari, dia lembut hati. Termasuklah tadi, saya baca pada anjing tu dia tengok belah itu. Dia tak pun nak nyalak kita, tak jadi tuan. Baik, sekarang ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, daripada surah Toha ayat 55. Baca ayat tu nah. Baik, tuan-tuan, saya dah berceramah 34 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan. Jauh saya berjalan. Saya ceramah di Sarawak tiap-tiap bulan. Di Sarawak tu tiap-tiap bulan. Masjid ni 34 tahun baru sampai. Jadi mana jauh? Sarawak ke sini? Mana faham? Faham tak faham tak? Jadi insya-Allah kita jumpa lagi kalau tuan-tuan nak jemput 34 tahun pada sekarang tuan. Kita jumpa lagi. Terima kasih Tuan Pengurusi atas jemputan. Terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih kepada penderma-penderma. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan kalaulah ada pahala kita datang malam ni, kita hadiahkanlah pahalanya pada ibu dan ayah kita. Baik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi